Anda pernah dengar tak kabar angin kereta nak launch tapi 18 bulan baru dapat tengok? Kalau tak pernah, sekarang dah pernah. Itulah dia kenderaan terbaru dari Proton, iaitu Proton X50. Memang dia punya anticipation tu sangat tinggi. Orang asyik tanya bila nak keluar, bila nak keluar. Yang tengah nak beli kereta tu kan, tak sabar-sabar tunggu sebab lama sangat. Akhirnya selepas 18 bulan dan 3 bulan berkurung sebab PKP, tamat juga penantian kita. Baru-baru ni Proton ada buat media reveal dan dapatlah kita ni tengok rupa dia dan apa variant yang ada. Masalahnya kalau orang tunggu lama-lama ni adalah expectation orang akan jadi tinggi. Jadi boleh ke X50 ni deliver segala expectation kita? Jadi dalam video ni anda akan lihat 3 fakta menarik yang dapat kita simpulkan daripada pelancaran X50 ni. Kalau nak ikutkan saiz dia, bagi saya X50 ni macam adik kepada Proton X70. Dia macam Honda lah kan, ada Honda CR-V dan adik dia kecil sikit macam HR-V. Jadi macam itulah perumpamaan dia. Saiz dia kecil sedikit, tapi sekali tengok X50 ni kita tahu rupa dia ada iras-iras Proton X70. Okey, jadi Proton X50 ni adalah model kedua yang dilancarkan selepas kerjasama Proton dan Geely. Model yang pertama iaitu X70 ni berasal dari Geely Boyu, dan kali ni model X50 juga berasal dari model Geely iaitu Geely Binyu. Saya ingat modifikasi yang paling besar yang Proton perlu buat untuk masukkan model ni dalam Malaysia, dan mungkin inilah sebabnya yang menyebabkan kita kena tunggu lama selain dari COVID lah kan, adalah untuk ubah daripada left hand drive kepada right hand drive. Bagi saya nak ubah ni bukan sesuatu yang senang, sebab kalau contohnya dashboard tu berubah, mesti kita nak kena design acuan yang baru kan. Lepas tu kalau ada banyak material, nak kena ada 2 atau 3 acuan. Kemudian nak ubah position setiap butang-butang yang ada kan dekat konsol dengan dekat dashboard tu, sebab kawasan ni je yang banyak butang. So mungkin perlu design dan buat acuan yang baru untuk sediakan part-part yang tertentu. Nak buat acuan ni pula bila dah siap, belum tentu boleh guna lagi. Mungkin rosak, tolerance tak betul. Jadi kena test dan sentiasa test. So benda ni makan masa. Dan pada bahagian belakang pula, tempat duduk belakang bagi saya tak perlu nak ubah lah. Sama je, left hand drive ke right hand drive ke, belakang dia sama je. Dan dari segi kosmetik pula agak minimal. Jadi mungkin tak makan banyak masa untuk kosmetik. Mungkin ada lagi lah perubahan lain yang kita tak nampak dari segi engine tuning kan, atau perkakas yang lain untuk sesuaikan dengan cuaca dan cara pemanduan rakyat Malaysia. Sebab kita ni sebenarnya tak nak banyak pun, kita just nak kereta yang betul-betul reliable dan tak mudah rosak. Jadi kalau X50 ni dapat deliver apa yang kita nak, mesti akan berjaya macam Proton X70. Dari segi ciri-ciri yang ada pada X50 ni pula, mengikut media review lah beberapa hari lepas, hampir kesemua media ni dia memuji bahan yang digunakan di bahagian dashboard X50 ni. Mereka kata X50 ni kemasan dia berada di aras yang sedikit lebih tinggi dari Proton X70. Kalau ikutkan X70 tu pun kemasan dia dah best kan. Jadi X50 ni anda boleh jangkakan kemasan dalam yang lebih best lagi. Untuk bahagian luar pula memang kemas dan didatangkan dengan 4 variant, iaitu standard, executive, premium dan juga flagship. Kalau yang flagship ni lah yang kita panggil full spec lah, siap dengan sunroof, auto parking dan macam-macam lagi. Enjin pula menggunakan enjin 3 silinder 1.5 liter turbo. Kalau tengok saiz enjin yang macam ni, sepatutnya dia akan jimat minyak lah. Dan kalau anda nak tengok lagi detail, anda kena tengoklah review-review seperti channel Naz Abdullah, Pandu Laju, Wobby Ang, Paul Tan dan sebagainya. Cuma di sini saya nak ceritakan pandangan saya saja terhadap kereta yang dinanti-nantikan rakyat Malaysia ni. Tapi kan, cuba anda fikir, bagi saya lah, kalau design luar cantik, banyak kemasan macam corak carbon fiber, ada 4 exhaust lagi, kemasan dalam dan macam-macam teknologi yang ada, siap dengan ADAS 2.0 lagi, mesti harga dia tak semurah yang disangka, betul tak? So mungkin harga full spec ni akan mencecah sehingga 100,000. So kalau 100,000 kan, tambah sikit lagi, baik beli X70 kan? Tapi sebenarnya tak juga tau, sebab kalau nak compare harga ni, kita mesti tengok pesaing dalam kelas yang sama. Sebab X50 ni dia duduk dalam SUV segmen B. Maknanya dia SUV tapi dia tak besar, gedabak sangat. So last time saya check, kalau bandingkan dengan top spec kereta-kereta ni, HR-V dan CHR, 100,000 tu masih boleh dikatakan berpatutan. Sebab dengan ciri-ciri yang ada, kebanyakannya tak ada pun dalam HR-V dan CHR. Sedangkan HR-V ni harga dia 130,000. Dan CHR pula harga dia 150,000. Banyak tu beza daripada 100,000 kan. Tapi harga sebetulnya setakat ni masih belum dikeluarkan oleh Proton.
So nak senang cerita, memang kereta ni berasal dari model Geely. Tapi dah banyak perubahan yang dibuat walaupun dari segi luaran tu kita tak nampak sangat. Untuk model pertama dan kedua, X70 dan X50, bagi saya tak ada masalah sebab pengguna expect Proton untuk keluarkan model baru dengan segera selepas dia bekerjasama dengan Geely, betul tak? Kalau masa tu baru nak design kereta baru, maknanya memang tak dapatlah nak secepat macam ni. Tapi pada masa yang akan datang, saya yakin Proton akan mampu keluarkan kereta yang hampir kesemuanya buatan tempatan. Contohnya kalau kita tengok Pro 2, betul tak? Model-model awal dia semuanya diambil dari Daihatsu. Tapi sekarang ni dah keluar Myvi baru, Pro 2 Beza. Itu kebanyakannya hasil rekaan tempatan. Jadi untuk dua model terbaru dari Proton ni, saya lihat sebagai peluang untuk warga Proton mengenali dan memindahkan teknologi yang ada di Geely ke Malaysia. Sebab Proton X70 tu CKD, jadi memang dipasang di Malaysia dan saya rasa X50 pun akan ada juga versi CKD. Jadi memang kepakaran tempatan akan meningkat. So untuk Proton, terima kasih kerana bawa masuk kereta yang cantik macam ni untuk kegunaan rakyat Malaysia. Dan diharapkan anda akan lebih bersemangat untuk menghasilkan kereta yang lebih hebat lagi pada masa akan datang. Okey, jadi itulah 3 fakta menarik yang saya nak kongsikan bersama anda dalam video kali ini. Memang untuk X50 ni Proton sangat berteka-teki lah dengan kita. Memang lain macam lah marketing dia kali ni. Jadi apa pandangan anda tentang Proton X50 ni? Canggih tak? Cun tak? Kalau ada lagi yang anda rasa saya tertinggal, jangan lupa komen di bawah. Dan pada yang baru terjumpa channel ni, tolong like dan subscribe kalau anda suka konten yang macam ni. Dan of course, kalau ada lagi benda yang menarik pasal X50 ni, saya akan bawakan kepada anda secepat yang mungkin. Sekian saja untuk kali ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Peace.